Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله خطاما Inna fi zalika la dzikra liulil albab. Maksudnya, tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah menurunkan hujan dari langit lalu dialirkannya menjadi mata air di bumi. Kemudian dia menumbuhkan dengan air itu tanam-tanaman dan pelbagai jenis dan warnanya. Kemudian tanaman-tanaman itu bergerak segar kehijauan. Selepas itu ia bertukar menjadi kuning. Kemudian ia pun hancur. Pada yang demikian itu sebagai peringatan kepada orang-orang yang mempunyai akal kefikiran yang waras. Minal ayatiz bayinat surah Az-Zumar ayat 21. Yang dimati saudara pengurusi majlis Ibu Muhammad Datuk Haji Abdullah bin Yaakob, Speaker Dewan Undangan Negeri, Ibu Muhammad Datuk Haji Cik Abdullah bin Maknawi, pengurusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Teknologi Hijau, Yang Muhammad Datuk Haji Muhammad Fauzi bin Haji Cik Mamat, Susah Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Muhammad Datuk Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berbahagia, yang diraikan Major General Istad Yat Bongti, Advisor to Minister of Agriculture and Cooperative in Thailand. Ahli-ahli Dewan Negeri dan juga ahli Parlimen yang amat berusaha, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat kita menjayakan festival Bioke dan Teknologi Hijau kali ini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah serta atas inisiatif mengadakan festival yang bertujuan meningkatkan kesedaran dan pendidikan mengenai bioke dan juga teknologi hijau agar dapat meminimalkan impak negatif mengurangkan negatif kepada persekitaran dan memelihara alam sekitar untuk jangka masa panjang. Jelas tentang pentingnya dua komponen ini dalam meningkatkan sumber ekonomi masyarakat setempat dan dalam masa yang sama tidak mengenepikan kepentingan menghargai alam sekitar. Teknologi hijau telah dijadikan sebagai salah satu pemancu pertumbuhan ekonomi baru yang menawarkan peluang perniagaan yang banyak dan potensi yang luas dalam menjana ekonomi, inovasi dan pulangan hasil negeri. Saya kira dengan adanya festival ini, promosi dan juga sebaran maklumat berkaitan dengan
potensi, peluang dan juga produk sektor bioteknologi kepada usahawan dan masyarakat di Negeri Kelantan lebih meluas sekaligus menarik pelabur dan mengembangkan industri bioteknologi peringkat negeri. Hadirin hadirat yang muliakan, apabila sebuah negara semakin pesat pembangunannya, populasinya semakin meningkat, ia menyebabkan kadar permintaan terhadap sesuatu keperluan adalah tinggi. Gaya hidup manusia yang mahukan kehidupannya yang lebih baik seperti rumah, bekalan elektrik dan air, kereta dan lain-lain, menyebabkan permintaan terhadap sumber semula jadi semakin meningkat. Pengurusan sumber semula jadi yang tidak terancang seperti penerokaan tanah secara berleluasa, pelepasan gas karbon dioksida dan juga ke atmosfera, pembangunan sisa pepejal dan juga sebagainya menyebabkan pencemaran. Jika pengurusan sumber semula jadi ini tidak diuruskan dengan baik, ia turut menjejaskan kualiti hidup manusia dan alam sekitar. Justru masyarakat dunia kini menghadapi suatu cabaran yang utama, iaitu isu perubahan iklim dan juga keselamatan tenaga. Kedua-dua isu ini harus ditangani secara kolektif dan juga efektif. Satu pendekatan yang kritis amatlah penting. Berdasarkan pada perluan ini, peranan teknologi hijau mestilah daripada digarap sebaik mungkin. Teknologi hijau mempunyai peranan strategik yang lebih jauh daripada setakat mencapai autonomi tenaga dan juga mengenai perubahan cuaca. Pada hari ini, dengan perkembangan sosioekonomi yang semakin meningkat, penerokaan sumber semula jadi juga semakin meningkat, dan hal ini telah menghasilkan produk sampingan seperti bahan buangan dan pencemaran alam sekitar. Akibatnya keadaan negara kita sedang menghadapi kemelut perubahan iklim dan pemanasan global. Oleh itu, aplikasi teknologi hijau amatlah diperlukan untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar yang kian meruncing. Teknologi hijau juga dapat membantu memelihara dan meminimumkan kesan buruk kepada alam sekitar. Pencemaran udara, air, bunyi dan sebagainya akan menjejaskan kualiti hidup rakyat jika dibiarkan berterusan. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kesan negatif terhadap alam sekitar adalah minimum. Ini dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan juga pelbagian hidup, meningkatkan kualiti udara dan air, mengurangkan pembuangan bahan tercemar dan melindungi sumber semula jadi. Dari aspek ekonomi, teknologi ini mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negeri melalui penggunaan teknologi dan meningkatkan kualiti hidup untuk semua kehidupan. Hadirin hadirat sekalian, Allah Ta'ala telah mencipta alam sekitar dengan segala kemudahan sebagai kelangsungan matlamat manfaat kepada manusia dan juga kesejahteraan mereka. Al-Quran dan Al-Sunnah memberikan penekanan yang serius mengenai penjagaan alam sekitar, di mana kedua-dua sumber perundangan ini menyeru manusia untuk mengekalkan pemeliharaan sebagai suatu kurniaan atau nikmat Allah yang agung. Sebab itu Islam melarang pencemaran di samping menggesa manusia untuk memanfaatkan khazanah alam, di mana usaha murni ini dianggap sebagai ibadat dan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini pada asalnya adalah bersifat nazim atau segar, ianya sebagai lambang
rahmat Allah kepada kehidupan. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyatakan bagaimana Allah melimpahkan rahmatnya kepada kehidupan melalui tiupan angin dan juga penurunan hujan. Sifat kesegaran ini turut digambarkan oleh Al-Quran melalui penjelasan tentang kesuburan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai kepelbagaian jenis dan sifat. Lebih daripada itu, Al-Quran juga turut menampilkan suasana kehijauan yang merupakan simbol kesegaran. Apabila hijau sudah lenyap, maka itu petanda kehancuran kepada alam ini. Hal ini telah dinyatakan dalam ayat yang telah saya bacakan di awal tadi. Jika alam sekitar rosak dan musnah, sudah tentu sistem ekologi juga akan terjejas. Ia bukanlah saja akan menyebabkan kehilangan spesies alam dan fauna yang amat berguna dan berharga, malah haiwan liar serta unggas turut diancam kepupusan. Di samping kesan dan ke atas ekologi, pembangunan yang tidak terkawal boleh memberi kesan terhadap fotografi sesuatu tempat. Bukit Bukau ini juga perlu dijaga dan pada hakikatnya ia adalah tiang-tiang seni muka bumi yang menjadi paksi ataupun pasak kepada bumi seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba yang ayatnya bunyi wal jibala autada, dan gunung yang sebagai paksi bumi ataupun pasak bumi. Perbuatan mencemar dan merosakkan alam sekitar ini adalah salah satu pencabulan kita kepada fungsi yang telah disifatkan kepada manusia ini, kerana bumi bukan milik manusia untuk dia berbuat suka hati, tetapi bumi ini adalah milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia, yang kemudiannya dituntut untuk menjadikan segala perintah Allah, untuk menjalankan segala perintah Allah di atasnya atau kepada umat ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna dunya halwatun hadirah wa inna Allah mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Di mana maksud hadis ini, dunia ini cantik dan menghijau dan Allah telah melantik kamu sebagai pengurusnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, menjaga alam sekitar bukanlah menjadi tugas individu ataupun kerajaan semata-mata, tetapi menjadi tanggungjawab kita semua secara bersama. Semua makhluk yang bernama manusia, tidak kira apa bangsa dan agama, harus bertanggungjawab terhadap kelestarian alam sekitar agar dapat merealisasikan dunia ini menjadi sebuah taman kehidupan yang indah, aman, sejahtera, harmoni dan terhindar dari sebarang bencana yang boleh menghancurkan spesies kehidupan berwarna di atasnya. Khususnya selepas kita dilanda banjir besar baru-baru ini, memerlukan kepada pengurusan alam sekitar yang lebih baik dan tersusun. Akhir sekali, saya amat berharap agar festival ini diadakan selama beberapa hari dapat mengeluarkan idea baru serta mencari jalan bagi menjayakan perancangan kita dalam memberi kesedaran berkenaan bioteknologi dan teknologi hijau kepada masyarakat negeri ini, khususnya di samping bagaimana cara untuk kita melihat peluang dan ruang serta cabaran Kelantan dalam memajukan teknologi hijau secara berkesan. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada penganjur dan terima kasih juga kepada agensi, syarikat-syarikat swasta dan
para hadirin khususnya delegasi daripada Thailand yang bersama-sama kita pada petang ini. Dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini meresmikan Festival Bioke dan Teknologi Hijau Kelantan 2015. Semoga berjaya insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.